Antara paparan meletup hari ini. Netizen tegur Awal Asyhari gara-gara kenyataan tak paksa isteri bertudung. Pemuda terpaksa tebal muka minta sumbangan baju raya terpakai untuk 3 anak buah. Kembang tekak, pelanggan terkejut beri kuih inti gigi. Patutlah punya keras. Jom berzina di masjid, Ikram Dinzli dikecam. Netizen kata level bahasa dia khayalat. 3 bibit kayangan, bos belanja naik helikopter, bercuti di suite mewah untuk beri jiwa. Gara-gara memberikan kenyataan tiada paksaan untuk isterinya bertudung, pelakon dan pengacara Awal Asyhari menerima kencaman dan teguran netizen di media sosial. Menerima teguran dan nasihat itu dengan hati terbuka. Awal 41 tahun bagaimanapun meminta agar peminat menghentikan kencaman. Sebaliknya terus mendoakan buat isterinya Syah Al-Yahya. Saya peka mengenai hukum hakam agama ini. Masa media tanya mengenai soalan itu, saya beritahu saya tak mahu memaksa. Kalau boleh, saya tak mahu isteri saya bertudung atas dasar paksaan, tapi bukan erti saya tidak kisah. Saya takut salah cakap nanti kena kecam lagi. Tapi kalau boleh, biarlah datang daripada hatinya sendiri. Sementara itu, Syah pula tidak melenting, sebaliknya terima segala teguran dan meminta orang ramai mendoakan agar dia menjadi seorang muslimah lebih baik selepas ini. Kadang-kadang kita membuatkan orang-orang muda, orang-orang yang macam ingin explore benda-benda macam contohnya orang-orang muda nak pergi umrah jadi takut. Bagi saya sendiri macam peka tak peka, kita tahu agama, kita tahu pasal orang kata hukum hakam. Masa diorang tanya saya soalan tu, saya bagi tahu dan saya tidak mahu memaksa. Kalau sampai pada waktunya, why not? Saya bukannya jenis orang yang macam paksa-paksa sebab saya tak nak benda itu dilakukan atas dasar paksaan. Bukannya nak kata macam saya tak kisah tu, oh benda tu betul. Tak. Cuma saya mengambil pendekatan untuk membiarkan masa dan juga menentukan. Bukan nak kata saya kata biar tak apa dosa saya tanggung, bukan macam tu. Cuma ya benda tu datang daripada hati dan bila dah ready betul-betul, buat. Apa-apa pun benda-benda yang elok ni Syah minta orang kata doakanlah untuk Syah kan. I'm sure apa dah cakap dekat awal, Syah memang ada niat nak bertudung dan sebagainya. Jadi Syah boleh cakap doa-doakanlah untuk Syah. And dalam masa yang sama, dia dah pesan dekat Syah, apa-apa suruh dia jawab. Seorang pemuda menjadi perhatian di media sosial apabila meminta sumbangan orang ramai untuk mendapatkan baju raya terpakai untuk anaknya. Susulan perkongsian yang menjadi tular, pemuda berkenaan tampil menjelaskan bahawa anak-anak yang dimaksudkannya itu sebenarnya adalah anak saudaranya sendiri. Pemuda berusia 31 tahun itu juga mempunyai alasan tersendiri untuk berbuat demikian kerana rumah keluarga mereka di Segamat ditenggelami banjir baru-baru ini. Sejurus selepas 3 hari perkongsian itu tular, keluarga Denny telah menerima beberapa bantuan baju raya daripada orang ramai yang bersimpati dengan nasib keluarganya. Untuk baju raya tu dah ada yang post, dah ada beberapa orang lah. Jadi pada korang semua yang masih lagi nak tolong, nak sedekah baju kan, seeloknya lah korang pergi kat video dia ni yang cakap pasal minta baju raya tu kan. Kat situ masih dia ni tengok komen ada lagi ramai yang masih memerlukan sedekah lah pasal baju ni. Jadi korang boleh tolong orang lain pula So dia ni minta maaf kalau dia ni susah ke korang. Dia ni tahu siapa-siapa yang post tu terpaksa tanggung pembayaran untuk post kan. Dia ni harap korang ikhlaskan. Mudah-mudahan suatu hari nanti Allah akan bayar kembali apa yang telah korang korbankan pada hari ini. Hajat seorang pelanggan untuk menikmati kuih badai yang dibeli di bazar Ramadan terbantut apabila menemui sesuatu yang tidak disangka-sangka. Manakan tidak, sebatang gigi berlubang ditemui dalam makanan tradisional kaum India itu. Penemuan mengejut itu dikongsi oleh seorang pengguna TikTok sehingga menjadi tular. Buka puasa apa hari ni guys? Kami beli kuih percuma gigi dalam kuih. Pakej gigi berlubang, dakwanya menerusi satu video. Kejadian itu disedari oleh salah seorang ahli keluarganya yang sedang menjamah kuih tersebut. Baru-baru ini kecoh menjadi bualan warganet di media sosial selepas tularnya video debat panas melibatkan pelakon Ikram Dinzli bersama YouTuber Singapura dikenali sebagai Din Nur Rahim ketika menjadi jemputan untuk sesi podcast.
Menerusi potongan video yang tolak itu, Ikram memberikan pandangan bahawa maksud zina bagi dirinya ialah perhiasan namun terpulang kepada orang lain yang sekiranya mahu bersetuju dengan tanggapannya itu ataupun tidak. Lebih menghangatkan apabila dia mendedahkan bahawa dirinya pernah membuat tajuk "Jom berzina di masjid" untuk salah satu kontennya di media sosial. Walaupun ada pertikaian, Ikram mempertahankan dirinya dengan menganggap apa yang dilakukan itu merupakan satu ilham yang digunakan Tuhan dan ingin membuka minda masyarakat. Menjengah di ruang komen, rata-rata netizen berpendapat kenyataan Ikram itu menunjukkan diri pelakon berkenaan sudah tersasar jauh daripada landasan yang benar. Dia sebut zina tu subjektif lain, iaitu perhiasan. Jadi terpulang kepada individu. Waktu pernah buat jom berzina di masjid. Asal kau buat gitu? Kalau kata jom berzikir di masjid, orang mana tengok? Iyalah aku faham. Tapi bila konteks Malaysia atau konteks orang Melayu, Okay, sekarang kita hidup di sosial ni, konteks orang ni Malaysia je ke Singapura je? okey. So aku buka dia punya akal untuk berfikir. Kalau yang cerdik, pergi cari. Kalau yang bodoh, kau hentam. Tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia tiada siapa yang tahu. 3 pembantu rumah dikurniakan rezeki apabila dilayan seperti VIP oleh majikan. Ketiga-tiga mereka diterbangkan dengan helikopter ke sebuah pusat peranginan terkemuka di Desa Johor untuk menikmati percutian mewah. Bayangkan sut persendirian turut ditempah khas sebagai penginapan mereka. Majikan yang hanya mahu dikenali sebagai Farah MJ berkata, pengalaman percutian mewah selama 3 hari 2 malam itu merupakan rancangannya untuk menghargai ketiga-tiga pembantu rumah yang merupakan warga Indonesia. Bukan setakat menikmati percutian mewah, ketiga-tiga pembantu rumah berusia antara 26 dan 41 tahun itu juga diberikan kejutan berupa duit raya berjumlah RM10,000 setiap seorang. Video mengenai pembantu rumah yang dimuat naik Farah di TikTok meraih lebih 1.3 juta tontonan dan rata-rata netizen menawarkan diri untuk bekerja dengannya. Seekor kerbau dikorbankan untuk upacara berkenaan yang berlangsung selama 30 minit pada sekitar jam 8 pagi di Timpohon di kaki Gunung Kinabalu. Kita beralih ke Liga Perdana Inggeris. 2 lagi perlawanan berlangsung semalam. Manchester City. Haris, on air. Manchester City selamat dari serangan. Kita bersama Nazahiyah Muhammad Hadzi langsung dari Putrajaya. Silakan Nazah. Okey dah, kau boleh ambil balik skrin tu. Nanti aku tengok skrin je. Silakan Nazah. Berak-berak ni daripada tadi ke ni? Bersama kembali 593 orang. Tanpa apa langkah penguatkuasaan seperti ini, kita jangka penduduk rakyat negara kita akan mati sebanyak 10,716 orang mati menjelang tahun 2020. Jadi usaha-usaha kita ni adalah sebahagian daripada usaha untuk mengurangkan rakyat Malaysia mati di atas jalan raya. Kerana kita mempunyai KPI. Kita nak orang ramai mati 5,358 orang sahaja mati menjelang tahun 2020. Ini dari segi teori lah, on paper. Tapi basically maknanya kita nak sepatutnya tanpa apa langkah penguatkuasaan orang ramai dijangka mati 10,716 orang mati. Kita nak turun kepada jadi dengan ini adalah sebahagian daripada langkah-langkah kita. Terima kasih Amy. Amy akan bawakan laporan itu dari semasa ke semasa. Kerana terhutang budi, bapa tidak sampai hati untuk menolak lamaran lelaki yang melamang anaknya. Dengan itu, sekian saya masukkan malam ini. Kami di unit sukan mengucapkan selamat Hari Raya Aidil, Hari Deepawali kepada seluruh peminat sukan. Ingat ya, mengikut Mark Twain, clever, squirrel jump, one day fall to the ground also. Maknanya,
Sepandai-pandai tupai melompat, satu hari jatuh ke tangga. Percaya tak sebenarnya ada seorang lelaki wajah dan gayanya mirip seperti pelawak terkenal Mr. Bean di negara kita. Sebenarnya kalau saya bercerita, para pelajar di sebuah sekolah di Miri terpegun dengan kehadiran seorang lelaki yang bernama Faike Luari yang wajahnya seiras Mr. Bean. Jadi sama-sama kita saksikan.